أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadil Ustaz Luqman selaku imam masjid, seterusnya para pegawai masjid, ahli dan kuasa, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita manjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah menghimpunkan kita di Masjid Abdullah Fahim pada malam ini untuk bersama-sama kita mengulang kaji perkara-perkara yang penting yang telah pun menjadi silibus didikan dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan juga untuk umatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang Allah sebut yang kami
berkati persekitarannya. Kami perjalankan hamba kami Muhammad linuriyahu min ayatina, sebab kami nak tunjuk kepadanya tanda-tanda kebesaran kami sebagai Tuhan. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya ialah yang bersifat dengan sami' dan bersifat dengan basir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan salah satu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhebat. Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah memulakan penceritaan dan perkhabaran ini dengan Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Setiap sesuatu yang hebat, maka Allah Subhanahu wa taala menggariskan garis panduan dengan kita sebut dengan subhanallah, maha suci Allah. Maka muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, orang dulu-dulu kalau mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk bulan Rajab, maka pembacaan terhadap peristiwa dan mukjizat ini dibaca 40 malam. Betapa hebatnya peristiwa ini sehingga dikaji, dipelajari setiap malam. Sehinggalah pada malam kemuncaknya ialah pada malam 27 Rajab, iaitu sesaat pertemuan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya. Itulah malam kemuncak, malam berlakunya Al-Isra' dan Mi'raj, bulan Al-Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di mana pentingnya peristiwa ini? Pentingnya peristiwa ini ialah pada setiap bahagian-bahagian part dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan yang disebut dengan Al-Isra', iaitu perjalanan yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang bermula di Mekah daripada Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Aqsa di Palestin ataupun di Baitul Maqdis. Itulah yang disebut dengan Al-Isra', iaitu perjalanan malam yang Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok beberapa bahagian untuk kita sama-sama mengambil iktibar daripada peristiwa Isra'. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu beberapa peristiwa yang Nabi lihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi langsung bertanya kepada gurunya malaikat Jibril. Tengok satu peristiwa, satu perkara, dan Nabi bertanya, Jibril, itu apa? Berlaku
kalau tak salah ingat saya dalam 9 peristiwa. Dan kita mungkin dapat sebut pada malam ini beberapa perkara daripada perkara yang banyak itu. Siapa ditunjuk peristiwa-peristiwa itu? Ditunjukkan peristiwa-peristiwa itu ialah kerana ia berkaitan dengan kita ataupun berkaitan dengan umat. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj pentingnya ialah kerana ia berkaitan dengan kita. Itulah yang disebut satu dirasah, satu pelajaran yang penting. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab berkait dengan kita, umatnya. Itu yang penting yang peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya Nabi SAW bertemu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang menghentak kepala dengan batu. Ambil batu, hentak kepala, berkecai kepala. Makna bukan hentakan yang sembarangan, tapi sebegitu kuat sampai seseorang itu boleh pegang batu besar dan menghentak kepala saja. Jadi kalau hentuk sikit-sikit tak berkecai, ni hantuk sungguh-sungguh sampai berkecai, berderai kepala. Ya tuan-tuan, seolah-olah yang Nabi lihat itu seperti slide yang dipancarkan pada Rasulullah. Seolah-olah macam hari ini slide, sharp. Tapi Nabi kita berjalan dengan berkenderaan kan borak, dan Nabi lalu, Nabi tengok. Seolah slide yang dipancarkan. Nabi kata, tu apa Jibril? Jadi dalam hidup ini, begitulah perjalanan kita dalam kehidupan. Hidup ini ialah satu sekolah. Hidup ini ialah sebuah madrasah. Hidup ini ialah sebuah pelajaran. Yang bila mana kita berjumpa dengan sesuatu situasi kita tak faham, maka yang dirujuk ialah guru kita. Maka hidup ini selamat ialah orang yang ada guru, maka orang itu selamat. Siapa yang hidup tak ada panduan guru, maka ia akan sesat dan tidak akan selamat. Maka tuan-tuan, pelajaran yang pertama, kita mesti ada guru. Kita boleh ramai guru, dan kita mesti memiliki ribuan guru, tapi kita mesti ada seorang guru yang memandu. Maknanya kita mesti memiliki ramai guru, tapi kita mesti ada seorang guru utama dalam hidup ini. Kalau kita tengok kepada Al-Imamul Akbar Al-Bukhari, Imam Bukhari hebatnya ialah kerana ia memiliki 1000 guru. 1000 orang guru. Tuan-tuan balik lagi di rumah, cuba senarai, cukup tak untuk guru kita ada berapa? Puas nak cari 1000 no? Kita kena jadi hampir kita boleh kata, tu ustaz saya. Sebut seorang ustaz saya. Sebut seorang ustaz saya. Cukup kalau sekadar kita dapat daripada ilmunya satu huruf saja, dah boleh kita declarekan di guru kita dah. Maka sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebut, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa ajarkan aku satu huruf, aku dah merelai dia menjadi guru aku. Aku dah merelai untuk aku menjadi hamba dia. Aku sanggup dah berkhidmat pada dia. Maknanya, walaupun kita dapat satu huruf daripada dia, maka dia sudah, kita boleh declarekan dia guru kita. Tapi dalam ramai-ramai guru, hatta guru sampai 1000 orang ataupun berapa ribu sekalipun,
kita mesti ada seorang guru utama. Jadi guru utama itulah yang mendidik jiwa kita. Penting. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam perjalanan Isra, berguru. Bila sampai di satu situasi yang Nabi tak faham, maka pada ketika itu terus boleh langsung kita bertanya pada guru kita, tu apa tu? Maka itulah yang dijawab oleh malaikat Jibril. Itulah umatmu kalau mereka bersemayang, mereka berat untuk mendirikan semayang. Maknanya semayang ialah suatu yang penting dan utama. Dalam mendirikan semayang, kita tak mau jadi seperti orang munafik. Orang munafikin, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik kalau mereka berdiri mendirikan semayang, mereka malas. Maka tuan-tuan, orang beriman tak boleh ada perasaan malas mendirikan semayang. Apa yang ada dalam hati kita? Yang ada dalam hati kita perasaan rindu untuk mendirikan semayang. Maka sebab itu orang beriman kalau ada semayang subuh, dalam hatinya sudah diset, sehari aku nak semayang zuhur. Bila dah solat zuhur didirikan, sehari aku nak semayang asar. Bila semayang asar dah didirikan, sehari aku nak semayang maghrib. Bila dah semayang maghrib, sehari aku nak semayang isyak. Bila dah semayang isyak, sehari aku nak semayang subuh. Itu orang beriman. Dan sebab itu, maka orang yang begitu alert dengan waktu sembahyang, Nabi menceritakan kelebihannya melalui satu hadis. Nabi SAW disebut mana-mana orang yang mengambil wuduk di rumah, kemudian dia berjalan ke masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap satu langkahnya ia mendapat satu kebaikan. Dalam langkah yang sama dihapus satu kejahatan. Dalam langkah yang sama diangkat satu darjat. Berarti satu langkah dia mendapat 3 kelebihan. Menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat Nabi yang rumah mereka dekat dengan masjid minta izin dengan Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami berpindah jauh daripada masjid sebab kami nak mendapat kelebihan seperti mana yang kau ceritakan. Tapi Nabi tak bagi, tak boleh. Kamu jadi jiran masjid, kamu kena duduk dekat dengan masjid. Kamu jadi jiran masjid, kamu kena duduk dekat dengan masjid. Mereka patuh pada Rasulullah. Tetapi oleh kerana mereka nak kelebihan seperti mana orang yang duduk jauh pada masjid, mereka berjalan pendek-pendek, langkah pendek-pendek. Sebab nak dapat kelebihan macam orang yang tinggal jauh daripada masjid. Sampai-sampai di masjid, dia masuk dalam masjid, dia semayang sunat tahiyatul masjid, dia tunggu semayang. Nabi kata dia seperti orang yang bersemayang. Mai sejam, mai tengah jam, mai 20 minit, tak semayang, tapi seperti semayang walaupun dia menunggu semayang. Dan dia dikira, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dikira bersemayang selama mana dia masih belum berhadas. Kalau dia kentut, masuk tanda habis sekat tu ya. Maka hak lepas tu dia kira tak dikira sambungan daripada hak tadi, dikira benda lain dah. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka orang yang beriman bila masuk waktu semayang dia menanti-nanti. Kalau orang ni sibuk dengan dunia, dia terkejut bila masuk waktu sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, masuk dah. Terkejut. Pasal terkejut? Sebab tak menunggu. Tapi kalau menunggu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat kerja, dia tengok jam. Buat kerja, dia tengok jam. Tuan-tuan, ada satu orang tua di tempat saya. Dia waktu dia boleh bayar masjid, walaupun dia orang perempuan, tapi dia selalu ada di masjid. Orang laki-laki pun kalah dengan orang ni. Duk main masjid, naik basikal, main masjid, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampailah satu masa dia dah tak lagi boleh main masjid.
Tapi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menunggu waktu sembahyang. Bila dah nak masuk waktu sembahyang, dia ambil wudu, dia pakai telekung, duduk di tempat sembahyang, dia tengok jam. Dia tengok jam. Sat-sat tengok jam. Sat tengok jam. Tuan-tuan, begitulah rupanya orang yang sesaat nak mendirikan sembahyang, dia tidak merasa berat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan dia mati macam mana? Dia mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesaat orang azan di masjid. Tengah-tengah tunggu sembahyang, dalam duk pakai telekung, atas tikar sembahyang, atas jadah. Di masjid orang azan, asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan, waktu itulah dia terlayah, terlentang, mati tengah azan di masjid, tengah menunggu nak sembahyang. Inilah orang yang mendirikan sembahyang, dia tak merasa berat. Kalau tak merasa berat ni macam ni tuan-tuan, tengok masjid sembahyang, mungkin kita ada kerja, apa urusan, selagi mana tak sembahyang, selagi itu duduk tengok sembahyang. Macam orang lapak nasi, minta makan nasi. Orang lapak nasi ni, selagi tak makan nasi, duduk tengok nasi itulah, betul tak? Begitulah orang tak sembahyang, yang masih belum sembahyang, selagi mana tak sembahyang, selagi itu duduk tengok sembahyang. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggalah dia berpeluang angkat takbir sembahyang Allahu Akbar. Sampai habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa rasa? Alhamdulillah. Tuan-tuan, hani orang yang tak termasuk dalam yang Nabi sebut, wa idza qamu ila yang Tuhan sebut, wa idza qamu ila salati qamu kusalah. Kalau kita rasa berat nak sembahyang, akhirnya menjadikan kita, musalla sayyidina Muhammad, meringan-ringankan sembahyang. Tak apa. Dah masuk waktu subuh, orang dah azan, jam dah bunyi, handset dah bunyi, lajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai matahari naik baru bangkit. Hak ni lah yang akan jadi, yang Nabi tengok orang yang akan menghentak kepalanya dengan batu. Na'udzubillahi min dzalik. Moga kita semua yang bersemuka dan cara lain ni tak termasuk di kalangan orang yang Nabi tengok tu, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah yang lebih tengok. Bila malaikat beritahu, itulah umat engkau yang sesaat nak mendirikan sembahyang, berat, malas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi hanggu. Itu yang saya kata, dalam peristiwa-peristiwa itu semua berkait dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bagilah perhatian yang begitu penting, terutamanya menyuruh anak-anak kita bersembahyang sesaat mereka berumur 7 tahun. Selagi dia masih belum umur 7 tahun, jadi dia bersih, kita boleh suruh sembahyang. Kita kena ajar lah. Tapi bila mana dah cukup 7 tahun, maka dia kena bagi perhatian lebih daripada umur sebelum tu. Sebab Nabi kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin. Suruh anak kamu sembahyang ketika umur mereka 7 tahun, tapi kalau dah menjelang umur 10 tahun tak sembahyang juga, Nabi suruh pukul. Sebenarnya bukan nak suruh pukul sangat, tapi nak ajak adab. Di rumah kena ada rotan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di rumah kena ada rotan. Orang dulu selit-selit celah asap. Orang lah dia sangkut. Bila kita suruh sembahyang, dia buat malas. Abang nampak dah rotan tu? Cukup sekat tu ya? Nampak dah rotan? Nampak ya? Cepat. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia buat malas juga. Main sini. Main tangan. Cukup.
Dia bukan remah. Remah ni tarik tu dia. Tu remah, bukan remah. Sikit ya. Sebab tu kata ulama, didik anak-anak dia kena pakai rotan. Jangan pakai tangan. Penampak, penabuh, hani menyebabkan anak keras hati. Guna tangan untuk memukul, bagi hati keras. Jadi nak bagi lembut hati je lah, pakai rotan. Main tangan sikit, atau pubur sikit dengan belakang. Macam guru mengajar Quran tu, guru mengajar Quran, rotan dia hancur, tiba budak lah. Hampir gelai. Bukan tiba budak, tiba lantai. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tiba dia sikit-sikit lah. Hal ni yang teruk ya, hampir hancur. Nak tiba budak, alah, adalah sekali dua. Kena sikit. Lepas tu, yang dia takut dah. Dan Tok Guru lebih banyak pukul lantai daripada pukul budak. Maka tuan-tuan, subhanallah, itulah ajaran daripada yang Nabi tengok dalam peristiwa itu, orang yang berat mendirikan sembahyang. Sebenarnya isu mendirikan sembahyang ni berat, tuan-tuan. Banyak orang tak sembahyang. Kita ni, tuan-tuan, kita duk main masjid, duk berasa ramai orang sembahyang. Sebenarnya di luar sana macam kita pergi hospital. Kalau tak pergi hospital, kita rasa macam semua orang sihat. Pergi hospital, ramai orang sakit no? Macam tu. Kita duduk di tempat orang sembahyang, rasa macam orang semua sembahyang. Cuba kita pergi tempat orang tak sembahyang. Di pasar malam, di mall, di mana-mana, ramai orang tak sembahyang. Santai, biasa je tuan-tuan. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan barangkali itulah pelajaran yang boleh kita ambil daripada gempa bumi di Turki. Sampai tak tahu waktu sembahyang ni. Sedangkan tua bangka dah, putih janggut dah. Orang tanya waktu wartawan tanya waktu sembahyang, tak boleh nak sebut habis 5 waktu. Boleh sekat Zuhur ya. Pergi tanya kawan pula. Kawan, main abang balik kat wartawan tu. Tak habis juga. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, Turki ada 99% Islam. Tapi yang mengaku Islam 89 ya. Itu pun tak tahulah. Mereka cuba nak balik, sembahyang balik. Ada usaha nak sembahyang balik. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka satu orang saya tengok baru ni video dia. Dia ni kata macam dia itu mati, hidup balik. Waktu berlaku peristiwa tu saya tak tahu dia koma ke dia apa, tapi dia dalam dia tak sedar tu, ditanya oleh malaikat 5 soalan, satu pun tak boleh jawab. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, satu pun tak boleh jawab. Bila dia sedang masalah Sayyidina Muhammad dalam keadaan dia masih tidur, dia kata, saya insaf, saya tak sembahyang lah. Maknanya ni pelajaran yang Tuhan tunjuk pada kita, masalah Sayyidina Muhammad, jangan jadi seperti di sana. Isunya kita tak baca, sama ada dia fenomena alam ke teknologi hak, kita tak baca. Yang penting Allah izin berlaku. Dengan sebab pengabaian terhadap solat itu yang diwajibkan oleh Allah ditinggalkan oleh manusia. Itu Nabi tengok. Nabi berjalan lagi. Nabi tengok orang yang menanggung kayu api. Menanggung kayu api ni seumpama seperti lori kecil dimuat dengan kayu yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau lori kecil, tentulah sisi tak besar. Kalau muatannya banyak, tuan-tuan tengok dia naik gon macam mana, naik bukit macam mana. Dalam TikTok kita tengok, dalam YouTube kita tengok lori hak nak naik tak lepas, dia gostar balik balik.
Itulah umpama kalau muatan banyak sedangkan diri tak mampu. Maka Nabi kata, tu apa Jibril? Itulah umat Muhammad, amanah dah banyak, jawatan dah banyak, terima lagi jawatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, hari ini zaman orang gemar dan suka kepada kedudukan dan jawatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sebagai pelajaran dan peringatan kepada para pemimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mai jumpa dengan Nabi. Abu Dzar ni minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagi aku jawatan. Nabi kata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wa innaha la amanah, wa innaha la amanah, wa innaha yaumal qiyamati la khusrun wa nadamah. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wahai Abu Dzar, jawatan tu amanah. Pada hari kiamat esok, dia ialah kerugian dan penyesalan. Melainkan orang yang menerimanya dengan amanah. Jawatan ialah satu amanah. Nabi kata, Nabi sebut, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Abu Dzar, hang lemah. Jawatan ni besar, jawatan ni amanah. Akhirat esok, kerugian dan penyesalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Dzar bukan nak jawatan sebab kepentingan diri. Abu Dzar nak jawatan sebab dia nak menggunakan ibadat. Dia nak menggunakan jawatan sebagai satu medium dia beribadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia nak jawatan sebab dia nak jadikan jawatan dia itu satu peluang dia buat ibadat. Dia teringin jadi macam Sayyidina Abu Bakar, jadi seperti sahabat-sahabat yang lain. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia sangat menyantuni orang-orang miskin. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu jadi khalifah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang heran. Jaga-jaga pagi ada gandum, ada tepung, ada gula depan setiap rumah-rumah orang miskin. Allah Sayyidina Muhammad. Dia pun tak tahu, siapa dia letak depan pintu rumah kita. Jaga tidur pagi ada, jangan tidur pagi ada. Sampai wafat Sayyidina Abu Bakar. Bila dia wafat, Rasulullah Sayyidina Muhammad, tak ada dah gula ke, tepung ke, gandum, tak ada dah. Baru orang tahu, oh, hak dia letak selama ni dia. Hak dia letak selama ni dia. Tuan-tuan, itu maknanya menggunakan kedudukan untuk kepentingan orang. Hatu yang Sayyidina Abu Dzar teringin nak buat. Tapi Nabi kata, Abu Dzar, tu salah, hamba kerja lain lah, bagilah orang yang telah terpilih untuk pegang jawatan saja yang buat. Tak payahlah kita, cukup kita macam kita. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka itulah yang Nabi lihat pada orang-orang yang ada jawatan, nak lagi jawatan, nak lagi jawatan, nak lagi jawatan. Sebenarnya memimpin ni dia kena jadi macam orang main bola. Kalau kita nak jadi striker, kita nak jadi back, nak jadi penjaga gol, boleh tak? Agak-agak jadi macam mana? Hak depan kita, hak nak back kita, penjaga gol kita, boleh tak? Tak boleh. Maknanya PM kita dah, hak lain bagi orang lain pula. Betul tak? Jadi dia kena saling percaya mempercayai. Dan main pula tak boleh main macam kampung. Main kena pakai skill, kena pakai otak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok sebelah orang tengah padang.
Setiap orang tu dia duduk di posisi dia. Bila duduk di posisi dia, masalah Sayyidina Muhammad, jadi hak ni hantar bola. Dia bukan hantar bola kosong, hantar bola kepada orang yang ada di posisi. Kawan tu pandai-pandai lah ambil bola. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Islam ajak memimpin ialah ikut kemampuan kita. Dan kita mesti memahami bahawa jawatan yang banyak itu menyebabkan kita sesal pada hari dibangkitkan esok. Sebab banyak Tuhan nak tanya. Di antaranya masalah Sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, masalah Sayyidina Muhammad, kalaulah seekor unta berjalan di tepi sungai Furat, kakinya terjatuh dalam lubang, kata Sayyidina Umar, aku takut itu akan ditanya kepada aku oleh Allah di akhirat nanti. Payah tuan-tuan masalah Sayyidina Muhammad, payah, sebab akan ditanya. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, 3 perkara yang aku harap tak berlaku pada aku tapi telah berlaku. Di antaranya jadi khalifah. Kalau boleh aku tak mau dia khalifah, tapi telah pun aku tanggung jawatan menjadi khalifah. Takut untuk dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian, Nabi jumpa lagi seekor lembu, binatang yang keluar daripada satu lubang yang kecil sebesar jarum, tapi puluh nak masuk juga. Bila dah keluar nak masuk juga. Tuan-tuan, tu apa? Itulah masalah Sayyidina Muhammad, orang yang telah pun terkeluar daripada mulutnya sesuatu, tapi dia menyesal di atas ucapannya, jadi nak masuk balik tak boleh lah. Sebab tu orang tua-tua kita buat peribahasa apa, serajak perahu boleh patah balik itu tapi terajak kata buruk padanya. Jadi cakapan tu penting. Nak cakap masalah Sayyidina Muhammad kena fikir. Contoh kita misal macam ni, tuan-tuan, sebab tu kita jangan cepat membuat komentar dan membuat komen terhadap sesuatu yang kita tak pasti. Contoh zaman lah. Zaman lah ni mudah sangat orang nak buat kesimpulan. Sedangkan dia tak tahu lagi kepala ekor dia apa. Islam ajar nak cakap sesuatu bagi pasti. Kalau masih belum pasti, masalah Sayyidina Muhammad, lebih-lebih lagi berkait dengan orang, nanti sah. Kunci mulut, tutup mulut sebelum kita berbicara, nanti buruk padanya. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia berkait dengan orang. Berkait dengan orang, bila kawan tu dah terasa hati, kita nak counter balik, susah tuan-tuan. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, jaga jangan tercakap lebih. Kadang-kadang kita bercakap tentang hal orang, kita kata kat dia ni aku nampak kat hang ni, kawan kita tahu, hang tahu tak dia macam mana. Kita pun cerita begini. Kawan tu terima hak kita bercakap, dia kata takkan kot. Faham tak? Bila kawan tu kata takkan kot, berarti dia tak percaya sepenuh hak kita cakap. Tuan-tuan, apa nak kata kalau kawan hak kita bercakap ni pi tanya, pi bercakap hak tu dekat kawan tu, kawan tu terima macam mana? Oh, dia kata kat aku macam tu loh. Kawan tu dah ambil cakna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia ambil cakna, apa isunya? Isunya di akhirat esok. Di akhirat esok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di akhirat esok setiap orang akan pergi cari orang untuk kelim dah pahala. Sebab dia nak kelim malu. Semua orang dah tahu tentang keburukan yang dia dikatakan dia bercakap macam tu, berkata macam ni, sedangkan dia tak buat pun, tapi dia telah diaibkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu orang ni akan kelim pahala kita, ambil. Pada di akhirat esok Nabi kata orang muflis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah orang yang habis pahala dia.
Sedangkan orang yang nak keli masih panjang di belakang. Sehinggalah waktu itu dia kata, Tuhan, aku tak ada dah pahala aku. Semua aku bagi ke orang dah. Aku nak bagi apa lagi Tuhan? Tak ada dah. Ketika itu Allah kata, kejahatan mereka bohlah berkurang. Ketika itu kalau dosa zina masuk, dosa mencuri masuk, penuh kejahatan dalam buku kita. Ketika itu kita tak ada sikit pun kebaikan dah. Yang ada semua kejahatan belakang. Orang itulah yang Nabi kata muflis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang malaikat pegang hubung-hubung dia dan malaikat lempak ke dalam neraka. Orang ni orang yang tak terlebih dulu melintas di tang sirat. Dan lintas apa lagi tak ada apa dah. Dia empat terus dalam neraka. Maka tuan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad hatu berkait dengan kita umat dia. Tuan-tuan, sebab tu keharmonian umat ini bila mana kita pekat jaga maruah orang lain. Jangan rosakkan maruah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga. Kalau benda yang tak pasti, jangan bercakap. Nanti memberi kemerbayaan berdiri kita sendiri. Berapa dah? 3. Nabi jalan lagi. Nabi jumpa dengan orang yang tarik lidah gunting. Habis berambak dengan darah-darah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bayangkan. Tarik lidah gunting. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Yang menggerunkan masalah Sayyidina Muhammad sebab lidah tu bercantum balik. Gunting ni tak sakit kan tuan-tuan? Maha sakit. Dia gunting, dia menjerit. Tapi program dah tu hambat macam tu. Dia macam robot. Sistem dia macam dengan mesin. Tangan ni masalah Sayyidina Muhammad walaupun tak mau tapi digerakkan untuk gunting. Tarik lidah gunting. Menjerit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berambak darah. Begitulah. Berulang kali berlaku. Nabi kata, tu apa Jibril? Itulah Nabi disebut oleh malaikat Jibril khutabaul fitnah, iaitu orang kalau bercakap menimbulkan fitnah. Dia bercakap memecah belahkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan banyak ada orang bercakap hari ini macam tu. Banyak. Dia bercakap tak betul. Dia cakap macam dia betul, sebenarnya dia bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah orang-orang yang macam tu di hari ini. Mungkin kita ni subhanallah kita tak termasuk sebab kita ni pendengar. Tapi kalau duduk macam sempat saya duduk ni barangkali boleh berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh berlaku dalam banyak situasi dan banyak keadaan. Allahu akbar sallallahu sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka sebenarnya ini juga situasi yang berlaku kepada para pemimpin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini juga berlaku kepada orang-orang yang berada di tingkat yang disebut dengan memimpin manusia. Maka subhanallah, ini juga peringatan pada para pemimpin yang memimpin. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, akhir sekali Nabi berjalan, Nabi jumpa dengan panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia yang memanggil daripada kanan kiri Rasulullah. Muhammad. Nabi terus. Nabi tanya, tu apa Jibril? Itulah panggilan Nasrani. Kata malaikat Jibril, mujurlah engkau tak beralih wahai Muhammad. Kalau tak habis umatmu akan ikut dengan ajakan Nasrani. Nabi kata alhamdulillah. Terus lagi. Dipanggil lagi Muhammad. Nabi terus. Nabi tak boleh tengok. Sikit pun Nabi tak boleh tengok. Pasal apa Nabi tak boleh tu? Sebab Nabi dah ada bekalan. Apa bekalan Rasulullah? Bekalan Rasulullah ialah sesaat tadi suatu mana Nabi dibelah dadanya masalah Sayyidina Muhammad, Nabi dibersihkan bahagian iblis dan syaitan dalam dada Rasulullah dan letakkan dengan ilmu, iman dan hikmah. Hak inilah jadi kepentingan dalam
perjalanan di dunia. Maka tuan-tuan, ilmu kena ada hidup di dunia. Iman kena ada untuk hidup di dunia. Hikmah kena ada untuk kita mampu menjalani hidup di dunia berpandukan ataupun berjalan di atas panduan agama. Tiga perkara itu. Jadi bila panggilan tu Nabi dah kasar. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang sangat peduli kepada panggilan. Kalau Nabi kita berjalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba orang panggil, "Ya Rasulullah." Nabi kita akan beralih. Nabi beralih pula, Nabi tak beralih kepala saja, Nabi beralih sekali dengan badan-badannya. Kita panggil akhlak. Hatta yang panggil Nabi Muhammad pun Nabi menjawab. Kadang-kadang yang panggil itu badui, yang duduk di kampung, yang tak ada adab, yang tak tahu protokol, panggil Muhammad, Nabi jawab, ya. Tapi hak ni Nabi tak jawab, Nabi tak berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dalam hati dah ada panduan. Tu apa Jibril? Itulah panggilan Yahudi. Mujurlah engkau tak beralih Muhammad, kalau dah habis umat engkau ikut Yahudi. Alhamdulillah ta Rasulullah. Sampai Nabi jumpa dengan panggilan, Nabi tengok satu orang perempuan tua, sudah bongkok tiga. Bongkok tiga ni mana sudah hampir ke tanah bongkok dia. Nabi tengok begitu buruk muka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tua, sangat tua dah. Bila tua ni tuan-tuan, semua dia dah kena ni. Tak tahulah dunia ni berapa umur dia. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai kiamat 7,000 umur dunia ni dah tinggal lagi 7,000 tahun. Tak tahulah berapa juta tahun dah sebelum ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berapa juta ke trilion tahun dah sebelum ini. Kita tak tahu. Hal itulah yang Nabi tengok rupa sangat buruk sebab landuk habis dah. Tapi tak padan macam tu, mengenakan makeup, buh dengan subang, dengan rantai, salah Sayyidina Muhammad. Orang tua tuan-tuan, kalau dia makeup, cantik ke? Menakutkan. Semua ni dah orang berlanduk habis dah. Satu orang tua, dia muhasabah saya, Ustaz, umur berapa? Waktu tu saya ingat dalam umur awal 40-an. 40 tok ni Tok Teh. Ustaz muda lagi, Tok Teh tua dah. Ustaz tu tua tu macam mana? Tak Tok Teh. Ni dia tak ni. Ni. Lengan kita ni, cuba kita pegang kulit ni. Kalau pegang tak sakit ni, saya pegang tak sakit ni. Tapi kalau cekang sakit. Faham tak? Kalau siapa-siapa pegang kulit ni, dia sakit, berarti dia muda lagi. Tapi kalau tua, pegang kulit ni, tak sakit. Oh, cerita macam tu tuan. Ustaz muda lagi, Tok tua dah. Makna bola tua ni, dia landok. Kulit tu, dia landok. Ni makna kalau tua, nak buh apa? Brosur, apa panggil? Blusher. Tak pernah pakai, minta maaf. Kan brosur. Blusher ni masalah selamat. Kalau nak buh dia nak buh sini, dia kena buat macam tu kan. Dia kena pergi cekang sikit. Macam mana agak orang tua nak make up, nak buh hak ni? Hak blusher tu. Dia buh hak atas ni. Dia buh apa ni? Gincu. Apa semua ni. Agak-agak tua ni, buh macam tu, cantik tak? Tak lah tuan-tuan. Takut. Lari kita abang kali. Tu Nabi tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panggil Rasulullah. Muhammad. Nabi terus. Nabi tak berhenti. Salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu baru Nabi tanya, tu apa Jibril? Itulah dunia. Kata malaikat Jibril, ujunglah kau tak berhenti, kalau tidak habis umat engkau.
Sebab Nabi tak beralih lah, kita boleh mai penuh masjid malah ni. Alhamdulillah. Kan Nabi beralih, penceramah pun tak mai apa. No, habis kalau dengan dunia. Tapi Tuhan Maha Kaya telah menyelamatkan kita semua melalui Rasulullah. Tak beralih pada panggilan-panggilan itu. 11 terakhir Nabi sampai di hujung perjalanan, iaitu di Masjidil Aqsa. Di hujung perjalanan itu apa dah? Sembahyang. Bermula daripada Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, hujung perjalanan ialah solat. Sebelum perjalanan naik ke langit untuk menerima solat, Nabi sampai di Masjidil Aqsa bersolat dan mengimami solat, iaitu Nabi mengimami 124,000 orang di kalangan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Apa maknanya? Maknanya Nabi ialah pemimpin kepada keseluruhan 124,000 Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Rasul-Rasul ada 313 ya. Bila sebut Rasul, mereka dah pasti Nabi. Dan rilangan lepas semua 124,000 di belakang mengimaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka sembahyang itu poin yang paling utama sekali. Dalam perjalanan Nabi diperlihatkan orang yang berat mendirikan sembahyang. Di hujung perjalanan Isra, Nabi sembahyang mengimami Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Lepas tu pergi ke langit menerima sembahyang. Berarti sembahyang sangat penting. Dalam perjalanan Isra sembahyang, akhir perjalanannya sembahyang, sampai di akhir perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu ialah daripada perjalanan daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Masjidil Aqsa sampai ke langit. Itulah dia panggil Mi'raj. Makna daripada Isra berkait dengan sembahyang, akhir perjalanan Isra sembahyang, sehinggalah terakhir perjalanan Mi'raj sembahyang. Itu kemuncak sekali. Maka tentang subhanallah, itulah kemuliaan Al-Isra wal Mi'raj, kerana ia mengandungi perintah yang paling penting, pelajaran yang paling penting, iaitu salat. Tuan-tuan, sebab itu Allah sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman yang sembahyang mereka itu khusyuk. Tuan-tuan, kejayaan kita pada kita memberi sepenuh perhatian, pemikiran, otak, hati kita pada sembahyang. Di situ kita akan berjaya. Maka tuan-tuan, subhanallah, kejayaan umat ini letak pada hubungannya dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada masalah apa? Sembahyang. Nak buat apa? Sembahyang. Wasta'inu bis sabri was salah, kata Allah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, nak buat apa? Sembahyang. Ada masalah apa? Sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah, Allahu akbar, sembahyang. Saya teringat Allahyarham Turuni Aziz, ada seorang kawan saya, orang Kedah. Dia pergi ke Kelantan, ke Pulau Melaka, di Pondok Tok Guru. Dia sampai tu dalam pukul 11. Dia tengok kereta Tok Guru tak ada. Dia tanya, Tok Guru pergi mana? Orang Ahmad, Tok Guru pergi ceramah di Gua Musang, jauh sempadan dekat dengan Pahang. Dia tunggu pukul berapa Tok Guru nak balik. Dia tengok dalam pukul 2 lebih-lebih kereta masuk dah. Oh, baliklah Tok Guru. Oh, Tok Guru balik masa ni dia kata. Kita waktu pukul 2 waktu tengah duduk sedap tidur, Tok Guru baru sampai. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi ingat Tok Guru nak masuk tidur. Tengok Tok Guru masuk masjid, pakai baju pagoda, serban satu atas bau, kepias atas kepala. Masuk masjid, Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, kita letih-letih balik nak buat apa Bami? Hidup, saya bantai, nampak bantai. Tok Guru tak nampak tikar jadah. Berjaya dah memimpin Kelantan? Berjaya. Siapa pemimpin? Sembahyang paling utama. Saya teringat
Ustaz Datuk Mat, Menteri Besar Kelantan, dia pernah bercerita. Tuan Nadir tanya, Ustaz Mat, duduk mayang nak duha? Duduk mayang juga Tuan. Kena mayang, kena istiqamah, jangan tinggal. Datuk Mat kata duduk tinggal juga. Bila Tuan kata jangan duduk tinggal, istiqamah, dia dah mula tak tinggal dah. Itu semayang sunat. Kalau mayang sunat pun Tok Guru pesan suruh jaga, macam mana mayang fardu? Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sebab itu umat Islam yang berjaya ialah umat Islam yang menjaga solatnya. Yang paling penting, sembahyang dijaga dengan kita menjaga sembahyang di awal waktu, saf yang paling depan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mendapat takbiratul ula, iaitu bila mana imam angkat takbir Allahu Akbar, kita terus Allahu Akbar, jangan bagi renggang sikit pun. Orang itu akan berjaya dalam semua situasi yang dia tempuh, dalam semua bidang yang dia terjun, dia akan mendapat kejayaan dalam kehidupannya. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka sebab itu jagailah sembahyang, kita akan berjaya insya-Allah. Sebab peristiwa Al-Isra Mi'raj yang paling penting semua sembahyang. Sampai Nabi SAW singgah di Madinah, malaikat suruh berhenti, borak berhenti, Nabi turun, Allahu Akbar. Nabi disuruh oleh malaikat sembahyang. Sagi sampai pula di Madian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi disuruh oleh malaikat Jibril turun sembahyang, Allahu Akbar. Sagi berhenti pula di Batul Laham, tempat beranak Nabi Allah Isa, sembahyang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi berhenti sembahyang. Sampailah terakhir Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengimami 124,000 Nabi mengimami mereka. Berarti sembahyang ialah keutamaan dalam peristiwa ini. Sebab itu, tuan-tuan, kata ulama, mi'rajul mu'min as-salatu. Mi'raj orang beriman ialah sembahyang. Kalau kita nak bermi'raj, kita sembahyang. Dan kita sembahyanglah sampai kita sembahyang seperti Nabi kita sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Mana kamu kena sembahyang sampai kamu sembahyang macam aku sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ulang balik, kita kena sembahyang sampailah kita sembahyang seperti kita melihat Nabi kita sembahyang. Nabi sembahyang, Nabi sebut ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penajuk mata hatiku dalam sembahyang. Kita ni kalau ada masalah pergi cari orang, tak mau pergi. Ada masalah sembahyang, berarti kita dah jadi macam Nabi. Target kita, sembahyang kita sampai jadi macam Nabi sembahyang. Ada masalah, Allahu Akbar. Nak buat kerja apa, nak mula sesuatu yang penting, ada hajat, Allahu Akbar, sembahyang. Maka subhanallah, kelebihannya orang yang banyak sembahyang, dia akan jadi jiran Nabi dalam syurga esok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa-siapa yang nak jadi jiran Nabi dalam syurga esok, banyak sembahyang. Subhanallah. Maka sebab itu disyariatkan mayang sunat banyak. Sak mayang sunat ni, sak mayang sunat ni, sak mayang sunat ni. Pasal itulah lesen untuk menjadi jiran Nabi dalam syurga esok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, mudah-mudahan insya-Allah Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba yang selalu mendirikan sembahyang. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita ialah golongan yang sentiasa mendirikan sembahyang. Kita harap insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keturunan kita, anak cucu kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang meninggalkan sembahyang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم